Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masrah Najah binti Nordin akan menceritakan kisah teladan Islam yang berjudulkan Cara Yusuf Menjaga Pandangan. Islam menyarankan supaya manusia memelihara pandangan mata. Ini kerana pandangan yang berhikmah adalah punca bagi mendapatkan pahala, manakala pandangan bernafsu adalah punca kepada dosa. Perkara ini jelas dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menjaga pandangan mereka daripada memandang perkara yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menjaga pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Direkodkan pada zaman dahulu, terdapat seseorang yang dikenali dengan nama Yusuf bin Al-Husain. Beliau mempunyai wajah yang kacak sehingga ramai wanita yang terpesona apabila melihatnya. Namun, beliau tidak pernah menyalahgunakan keistimewaan itu, malah sangat berhati-hati dalam pergaulan. Suatu hari, terdapat seseorang saudagar membeli seorang hamba perempuan di Nishapur dengan harga 1,000 dinar. Hamba perempuan ini berketurunan Turki dan berwajah cantik. Selepas membawa pulang hamba itu ke rumahnya, saudagar berkata, "Wahai hambaku, saya perlu ke suatu tempat selama beberapa hari bagi memungut hutang. Saya akan tinggalkan kamu di sini." "Baik, tuan," jawab si hamba. Namun, saudagar itu berasa bimbang bagi meninggalkan hamba perempuannya itu berseorangan. Dia bimbang hambanya itu akan dilarikan atau melarikan diri. Saudagar itu mencari orang yang boleh dipercayai. Lantas, dia teringat pada Abu Usman Al-Hiri. Dia terus pergi menemui Abu Usman bagi menyatakan hajatnya. Abu Usman berkata, "Maafkan saya kerana terpaksa menolak permintaanmu." Saudagar tidak berputus asa, lantas terus memujuk beliau. "Wahai Abu Usman, bantulah saya. Tiada siapa lagi yang saya percayai selain kamu seorang. Saya berjanji akan pulang segera sebaik saja tamat urusan." Abu Usman pun bersetuju bagi membantu saudagar dan hamba. Wanitanya ditumpangkan di sebuah bilik yang berasingan dan jauh sedikit dari rumah Abu Usman. Bilik itu dikenali sebagai haram. Suatu hari, Abu Usman keluar dari rumahnya atas suatu urusan. Lalu, beliau terpandang wajah hamba milik sahabat saudagarnya. Secara tidak langsung, beliau jatuh cinta terhadap hamba itu. Abu Usman berasa bersalah. Lalu, beliau pergi menemui Abu Hafsin bin Haddad. Beliau berkata, "Wahai Abu Hafsin, saya jatuh cinta pada seorang hamba yang ditumpangkan di sebuah haram berdekatan rumahku. Saya berasa amat bersalah kerana melanggar amanah majikan itu. Apakah saya lakukan sekarang? Saya tidak layak bernasihati kamu tentang perkara ini. Apa kata kamu pergi ke Iran dan cari seorang alim yang bernama Yusuf bin Al-Husain. Mohonlah nasihat daripada beliau." Jawab Abu Hafsin. Abu Usman terus gerik bagi mengobati hati yang resah itu. Apabila beliau tiba di sana, beliau menahan salah seorang daripada penduduk Ri. Lalu bertanya, di manakah beliau boleh berjumpanya? Seorang alim yang bernama Yusuf bin Al-Husain. Wajah mesra penduduk yang disoal itu terus berubah menjadi garang apabila mendengar nama Yusuf. Lantas menjawab, "Wahai pemuda, wajahmu seperti seorang yang alim. Jangan dekati lelaki itu kerana kata-katanya boleh memesongkan iman kamu." Abu Usman terkejut mendengar kata-kata penduduk itu. Fikirannya berkata, "Tidak mungkin Abu Hafsin memberikan saya rujukan yang salah. Apa kita cuba tanya penduduk yang lain pula. Mungkin penduduk tadi tersalah orang." Abu Usman terus menemui beberapa lagi penduduk Ray untuk bertanya tentang Yusuf, namun semuanya memberi jawapan yang negatif. Abu Usman berasa kecewa. Lalu beliau pulang semula ke Nishapur dan berjumpa dengan Abu Hafsin. Abu Hafsin menyambut kepulangannya, lantas bertanya, "Apakah nasihat yang diberikan oleh Yusuf?" Dengan wajahnya hampa, Abu Usman menjawab, "Saya tidak menjumpa pun dengan Yusuf bin Al-Husain itu. Apakah yang terjadi kepada beliau?" Soal Abu Hafsin lagi. "Tiada seorang pun penduduk Ray yang saya jumpa menceritakan perkara yang baik tentang beliau. Wahai Abu Hafsin, adakah benar orang yang kamu katakan ini boleh dipercayai? Tidak adakah orang lain yang saya boleh dapatkan nasihat?" Soal Abu Usman bagi. Mendapatkan kepastian, jangan putus asa wahai Abu Usman. Pedulikan sahaja mereka yang berkata buruk tentang Yusuf. Pergilah semula memberi semangat kepada sahabatnya.
sahabatnya pergi ke Ray untuk berjumpa dengannya. Jawab Abu Hussein, Abu Usman pergi semula ke Ray dan cuba memujuk penduduk di sana supaya menunjukkan beliau di tempat tinggal Yusuf. Beliau memberi alasan kepada seorang demi seorang bahawa beliau mempunyai urusan penting dengan Yusuf. Akhirnya, apabila sampai kepada penduduk yang ke-100, beliau bertanya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Usman dibawa ke suatu tempat yang dipercayai rumah Yusuf. Sebelum melepaskan Abu Usman ke rumah Yusuf, penduduk Ray yang menemaninya berpesan, sampai di sini sahaja saya dapat tunjukkan jalan kepada kamu. Rumah Yusuf bin Al-Husain terletak di sana. Semoga kamu tidak mudah terpengaruh dengan ajaran sesatnya. Selepas mengucapkan terima kasih kepada penduduk Ray yang membantu, Abu Usman meneruskan langkahnya ke rumah Yusuf. Kelihatan seorang lelaki tua sedang duduk di hadapannya. Terdapat seorang remaja kacak yang sedang menuangkan secawan air daripada sebuah bekas yang biasa digunakan bagi mengisi arak kepada lelaki tua itu. Wajah mereka berdua sangat berseri-seri. Abu Usman memberi salam kepada mereka dan berkata, maafkan saya, adakah ini rumah Yusuf bin Al-Husain? Ya, saya pemilik rumah ini, jawab lelaki tua itu. Apakah hajat kamu datang ke rumah saya, wahai anak muda? Saya Abu Usman. Saya datang dari Nishapur kerana mahu memohon sedikit nasihat daripada kamu tentang masalahku, jawab Abu Usman lantas menceritakan kepada Yusuf tentang masalah cintanya. Selepas mendengar masalah yang Abu Usman hadapi, Yusuf memberikan nasihat yang sangat indah dan tidak langsung terpesong daripada ajaran Islam. Abu Usman berasa hairan kerana Yusuf di hadapannya tidak sama seperti Yusuf yang digambarkan oleh kebanyakan penduduk Ray. Sebelum ini, Abu Usman pun bertanya, apakah yang terjadi kepada kamu sehingga orang ramai memfitnahmu? Sambil tersenyum, Yusuf menjawab, pemuda di hadapanku ini adalah anak kandungku dan tidak ramai yang tahu tentang perkara ini. Air di dalam bekas ini adalah air yang halal, cuma bekas ini sahaja berasal dari bekas berisi arak yang sudah kosong. Saya kutip ia di tempat sampah dan saya sucikan ia. Mengapakah kamu hanya membiarkan orang salah anggap terhadap kamu? Soal Abu Usman lagi. Saya berbuat sedemikian kerana saya tidak mahu orang menumpangkan hamba perempuannya kepadaku, jawab Yusuf lagi. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai umat Islam yang beriman sewajarnya menjaga pandangan mata demi menjaga kehormatan diri kita semua, terutamanya kaum perempuan. Kaum perempuan seharusnya memakai pakaian yang menutup aurat agar kaum lelaki tidak menaikkan nafsunya kepada kaum perempuan. Orang yang menjaga pandangan matanya akan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya.